Okey, semua murid-murid, eee, Assalamualaikum. Apa khabar? Apa cerita? Bagus kah? Okey, Jadi dengan ini saya harap, bila dah lepas buka sekolah waktu cuti raya Cina ni, kamu semua berada dalam keadaan yang bersemangat untuk meneruskan pelajaran kita pada pagi ini, kan. Pagilah pukul 11, kan. Jadi, eee, murid-murid tahun 6 Bestari masih lagi dengan dalam mata pelajaran TMK. Mata pelajaran TMK. Nama je belajar macam TMK untuk permulaan, saya beritahu. Nama je macam belajar TMK macam hebat sangat. Tapi kalau kamu tengok dekat sini, set arahan bagi aktiviti harian. Nak buat apa tu? Kan? Resepi kuih apap. Kamu tengok sini. Ni. Ni. Ni resepi kuih apap. Tengok sini ya. Saya tunjuk kejap. Kejap kita tengok sikit. Ananot. Jadi dekat sini sebesarkan sikit. Sebunyi macam karen-karen ni. Bila elektrik ni. Ini flip tolong lah. Ya, jadi kalau kamu tengok dekat sini dia ada inilah macam ni. Set arahan bagi aktiviti harian 1.3 ya. Nadia dan Nicole sedang belajar membuat kuih apam dengan selalu kuat sangat kah? Dengan merujuk buku resepi. Tengok ni, dia nak buat kuih apam tapi dia tengok buku. Jadi apa kaitan dia dengan TMK yang teknologi maklumat ni? Pengaturcaraan ni kan, kita masih lagi dalam tajuk pengaturcaraan. So dia ibaratkan kamu buat kuih apam tu samalah macam kamu membuat pengatur caraan. Dia ada langkah-langkah yang perlu dibuat, ada bahan dan sebagainya. Okey, dekat sini resepi untuk apam, bahan-bahan 3 telur, 1,5 cawan gula, banyaknya gula, 2 cawan tepung gandum, cawan air suam, 1 camcam besar serbuk penaik. Cara memasak, campurkan telur dan gula, kacau adunan tersebut sehingga kembang, kemudian ayak tepung dan serbuk penaik ke dalam bekas berlainan. Masukkan campuran tepung tersebut ke dalam adunan, kemudian masukkan air, gaul adunan sehingga sebati. Lepas itu kukus adunan sehingga masak. Kan? Boleh bayang tak? Boleh bayang tak ni? Salah, saya tekan sini tak nak besar. Tak boleh. Okey, set arahan untuk memasak kuih apam. Cara memasak, set masakan. Okey, masukkan ini langkah-langkah lah. Masukkan 3 biji telur ke dalam bekas adunan. Masukkan 1,5 cawan gula ke dalam bekas adunan yang sama. Kacau adunan sehingga kembang. 3 biji telur masuk dalam bekas. Masukkan gula. Kacau sampai kembang. Kemudian ayak. Ini bahagian lain pula. Tepung dengan tepung gandum dengan tepung serbuk penaik dekat bekas lain. Ambil dan ayak. Kemudian dah ayak, masukkan ke dalam bekas yang ada telur dengan gula yang kamu kacau tadi. Kemudian masukkan air, gaul adunan hingga sebati, kukus sehingga masak. Kukus hingga masak pun dia tak cakap suhu berapa. Jadi itu ialah arahan ringkas untuk membuat kuih apam. Kan? Kuih apam yang macam-macam warna tu, ada warna hijau, merah dan sebagainya tu. Kan? Ada yang orang makan dengan kelapa parut dan sebagainya tu. Okey, jadi kamu tengok kat situ. Penerangan pada muka surat 10. Dia kata apa? Set arahan yang lengkap dapat membantu pelaksanaan aktiviti harian dengan teratur. Set arahan yang berbeza boleh digunakan untuk melaksanakan satu aktiviti yang sama. Okey, dia kata kat situ. Jadi, kaitannya kat sini ditulis, pengaturcaraan komputer adalah seperti menulis buku resepi langkah-langkah memasak mewakili atur cara. Macam tu. Kan? So, kita pergi ke muka surat yang berikutnya. Macam mana nak pergi muka surat berikutnya? Macam mana saya nak pergi muka surat berikutnya? Sekarang sini. Sini.
Oh, ya, betul lah. Ni. Tak boleh awak nak bagi muka surat seterusnya. Sekejap, sepause dulu. Okey, seterusnya 1.4. Jadi kat sini dia kata set arahan bagi peralatan digital. Ini untuk peralatan digital pula. Yang tadi dia ibaratkan kita nak buat kuih apam kan. Okey, Nadia dan Nicole sedang memerhatikan ibu Nadia menggunakan mesin penyimak harga dalam pasaraya. Pernahkah kamu menggunakan mesin penyimak harga di pasaraya? Bagaimanakah mesin tersebut berfungsi? Dia ada benda kat situ, ada lampu merah tu. Kamu lalukan barcode kat bawah tu, nanti tulis harga berapa, barang tu barang apa, harga apa kan. Wah, sebaik sahaja ibu mengimbas kod bar pada kotak tepung itu, ibu telah mengetahui harganya. Harga tepung ini RM2.60. Senangnya kan, mesin itu melaksanakan proses berikut: baca kod bar barangan, kemudian dapatkan harga daripada pangkalan data. Tahun 5 kita dah belajar pangkalan data kan. Ini tahun 6 dia sebut lagi pangkalan data. Kemudian langkah ketiga dia memaparkan harga pada skrin. Walaupun ada 3 langkah, tapi bila kamu scan je, kamu tip scan tu, scan, terus dia muncul. Berlaku dalam proses yang sepantas kilat kan. Kita pergi bawah ni. Peralatan digital mempunyai set arahan lengkap yang dapat melaksanakan satu fungsi khusus dengan teratur. Set arahan tersebut terdapat pada atur cara komputer dalam komputer benamnya. Ni tak ada komputer kan. Ni tak ada komputer pun, tak boleh tekan-tekan pun. Tapi dalam tu ada komputer, kita panggil dia sebagai komputer benam. Itulah komputer benam. Komputer benam. Okay. Seterusnya, muka surat yang ini. Dia kata, semasa keluar dari pasaraya, Nadia dan Nicole mematikan ibu Nadia membuat bayaran tiket tempat letak kereta melalui mesin pembayaran. Bagaimanakah mesin ini boleh mengira jumlah bayaran yang dikenakan? Bagaimanakah mesin ini boleh menentukan jumlah wang yang diterima cukup? Dia pun heran tengok mesin tu. Kita dah biasa. Kita dah biasa benda macam ni. Pergi naik LRT, macam mana kita nak turun dekat mana, berapa harga, dia orang tahu. Dia orang tahu nilai wang. Ada nilai wang yang kita bagi tu besar, dia bagi baki balik. So kita dah biasa. Okay. Jadi kita baca penerangan dia. Mesin itu melaksanakan proses berikut: baca maklumat pada tiket, tentukan kesahan tiket, kira jumlah masa, kira jumlah bayaran dikenakan, papar jumlah bayaran yang dikenakan, baca jumlah wang yang diterima, bandingkan jumlah wang yang diterima dengan jumlah bayaran yang dikenakan. Jika bayaran mencukupi, cetak kod beneran melepasi palang pengadang pada tiket, keluarkan tiket. Terus mengantuk kan. So itu ialah cara dia lah. Kamu baca nombor 1 sampai nombor 7 kat sini kan. Itulah cara-cara dia berfungsi. Kita dapat peralatan digital yang mampu melaksanakan beberapa fungsi mengikut set arahan pada atur cara komputer dalam komputer benamnya. Lebih banyak fungsi yang dilaksanakan oleh satu peralatan digital, lebih kompleks set arahan atau cara komputernya. Contoh kan. Ya. Macam mana saya nak pergi muka surat berikutnya? Tak boleh. Tidak boleh. Okey. Besarkan kan? Sebesarkan Dia kata, Nadia dan Nicole menaiki kereta ibu Nadia. Apabila tiba di palang pengadang tempat letak kereta, ibu Nadia memasukkan tiket ke dalam mesin pengawal pengadang. Itulah tempat yang dia tuliskan. Apakah yang akan menyebabkan palang pengadang dinaikkan? Saya diberitahu oleh ayah bahawa palang pengadang akan dinaikkan apabila mesin mengawal pengadang mengesahkan pembayaran tiket. Dia cakap tadi, dia kata bila kita bayar, dia beritahu harga, kita bayar, dia terima duit, kemudian dia akan cetak kod pengesahan, kemudian tiket dikeluarkan. Dekat atas tu dia akan ada kod pengesahan. Bila kita masukkan balik dalam mesin dekat pengawal mesin tu, banyak pagat dekat mesin pengawal ni lah. Kita masukkan, dia scan. Dia scan
dia imbas kod yang dah dicetak kat tiket tu, bahasa dia lah, bahasa komputer, bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Inggeris, kita pun tak faham bahasa dia, dia scan dan penghadang itu akan terangkat sekiranya kita dah buat pembayaran. Kalau kita tidak membuat pembayaran, dia tak terangkat lah. Nilai tak cukup ke, kad tidak sah ke, sila buat pembayaran ke, dia beritahu. Tapi palang penghadang tu tak naik. Dia tahu. Okay. So, dia kata, setiap peralatan digital mempunyai fitur-fitur tertentu dalam siarahan atau cara komputernya yang boleh menghadang pengguna daripada mengeksploitasi peralatan tersebut. Antara fitur tersebut ialah mengesahkan kod dan tempoh masa sebelum melaksanakan proses seterusnya. Okey. Itu ialah berkenaan dengan 1.4 set arahan bagi peralatan digital. Jadi kita habiskan dekat ni dulu. Kita tak perlu pening-pening kan? Kita doakan semoga COVID ini berakhir dengan cepat dan kita boleh masuk ke sekolah dan kita boleh masuk ke makmal komputer untuk buat segala benda ni, insya-Allah. Okay, ya. Jadi saya tamatkan semuanya dekat sini. Bye bye. Assalamualaikum.